Diteruskan dengan menjemput peserta-peserta dari kategori C. Bersedia dengan soalan yang pertama dari surah Ali Imran ayat 189. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Sila sambung. والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Soalan yang kedua dari surah Ali Imran ayat 74. يختص برحمته من يشاء. Sila sambung. والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطون أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Soalan yang ketiga dari surah Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu marratan. Sila sambung.
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Berikut adalah soalan pemahaman. Soalan pertama, sila berikan maksud potongan kalimah ini. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Dan mereka datang membawa bajunya dengan darah palsu. Kedua, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sebenarnya diri kamu sendirilah yang bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sebenarnya diri kamu sendirilah yang memandang perbuatan perbuatan jahat itu baik. Okey. Seterusnya soalan kedua. Surah Yusuf menceritakan tentang perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Sila nyatakan beberapa fakta berkenaan baginda satu persatu. Di manakah baginda dilahirkan dan dibesarkan? Baginda dilahirkan dan dibesarkan di Vandan Aram yang kini terletak di sempadan Suria dan Turki. Kedua, bagaimanakah baginda mula berada di negara Mesir? Baginda mula berada di Mesir dengan cara diseludup sebagai hamba, kemudian dijual kepada pembesar kerajaan Mesir. Okey, yang ketiga, apakah jawatan yang diamanahkan kepada baginda? Jawatan yang diamanahkan kepada baginda ialah Menteri Kewangan Kerajaan Mesir. Ahsant. Soalan ketiga, pada zahirnya Nabi Yaqub kelihatan lebih menyayangi Yusuf dan Bunyamin sehingga menimbulkan rasa cemburu dan benci oleh 10 orang abang-abangnya. Sedangkan baginda mengambil berat kedua-dua anaknya itu kerana mereka berdua adalah anak yang paling kecil dan sudah kematian ibu kandung mereka. Sebutkan dua sahaja panduan dalam hal memberikan kasih sayang pada anak-anak berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panduan dalam mengasihi anak-anak berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ibu bapa hendaklah berlaku adil dalam menunjukkan kasih sayang terhadap anak-anak, hatta dalam memberikan ciuman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim
meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu dan berlaku adillah kepada anak-anak kamu. Kedua, hendaklah berlaku adil dalam memberikan pujian, pemberian dan sebagainya, supaya mereka tidak merasa dengki sesama mereka. At-Tabrani meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlaku adillah kamu kepada anak-anak, berlaku adillah dalam memberikan sesuatu kepada anak-anak kamu sebagaimana kamu menginginkan keadilan dalam berbakti dan mengasihi kamu. Ahsant. Sadaqallahul azim. Bersedia dengan soalan yang pertama dari surah Ali Imran ayat 182. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidzallamin lil 'abid. Sila sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس كدأب آل فرعون الذين قالوا إن الله إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم بينة قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين بلى من أوفى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Soalan yang kedua dari surah Ali Imran ayat 86. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. Sila sambung. والله لا يهدي القوم الظالمين
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Soalan yang ketiga dari surah Al-Baqarah ayat 236. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. Sila sambung. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Berikut adalah soalan pemahaman. Soalan pertama, sila jelaskan erti potongan ayat berikut. Pertama, arsilhu ma'ana ghadan yarta'. Biarkanlah dia pergi bersama kami esok agar dia bersukaria. Kedua, wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami adalah benar-benar ingin menjaganya. Ahsan. Soalan kedua, jelaskan fakta-fakta yang berhubung kait dengan surah Ibrahim sebagaimana berikut. Pertama, ianya surah yang keberapa mengikut urutan mushaf dan mengandungi berapa ayat?
Surah Ibrahim adalah surah yang ke-14 dan yang mengandungi 52 ayat. Ia tergolong dalam kategori surah apa, dan sebutkan dua lagi surah selepasnya yang juga tergolong dalam kategori yang sama. Surah Ibrahim adalah surah Makkiyah dan dua surah yang sama selepasnya surah Makkiyah itu adalah surah Al-Hijr dan An-Nahl. Kenapakah surah ini dinamakan surah Ibrahim? Surah ini dinamakan dengan surah Ibrahim tatkala di dalam surah itu disebutkan dalam ayat 35 hingga 41 mengenai kisah Nabi Ibrahim. Ahsant. Soalan ketiga, dalam ayat kelima surah Yusuf, Nabi Yaqub alaihissalam menasihati Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya kepada adik-beradiknya yang lain. Ini kerana ditakuti akan menyebabkan mereka cemburu. Datangkan maksud sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abu Salamah yang boleh dijadikan panduan mengenainya. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari daripada Abu Salamah, dia berkata, daripada Abu Salamah, kira-kira bermaksud aku pernah bermimpi yang mana mimpi itu mengganggu aku, maka sehingga aku mendengar Abu Qatadah berkata, aku juga pernah mempunyai mimpi yang menggangguku, maka aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik itu adalah daripada Allah. Maka jangan, apabila seseorang kamu bermimpi yang baik, maka janganlah diceritakan kecuali pada orang yang disukainya. Kemudian apabila melihat mimpi yang buruk, maka hendaklah meminta pertolongan, meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan mimpi dan keburukan syaitan, dan hendaklah dia meludahkan 3 kali. Ada lagi? Dan sesungguhnya mimpi yang buruk itu tidak ada akan memberi mudarat ke atasnya. Ahsant. Shadaqallahul azim. Sedia dengan soalan yang pertama dari surah Ali Imran ayat 194. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. Sila sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وقاتلوا وقتلوا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وقاتلوا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Soalan yang kedua dari surah Ali Imran ayat 63. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Sila sambung. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء هاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Soalan yang ketiga dari surah Al-Baqarah ayat 244. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Sila sambung. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Berikut soalan pemahaman. Soalan pertama, sila berikan maksud potongan ayat ini.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا. Mereka berkata, wahai bapa kami, mengapa bapa tidak percaya kepada kami? Kedua, wa inna lahu lanasihun. Padahal kami benar-benar orang yang menginginkan kebaikan baginya. Ahsant. Soalan kedua, surah Ar-Ra'd adalah surah yang berada di juzuk 13 dalam susunan mushaf Al-Quran. Sila sebutkan satu persatu, apakah 3 surah sebelumnya? 3 surah sebelum surah Ar-Ra'd ialah surah Yusuf, surah Hud dan surah Yunus. Dan apakah pula 3 surah selepasnya? 3 surah selepasnya ialah surah Ibrahim, surah Al-Hijr dan surah An-Nahl. Baik. Ar-Ra'du bermaksud guruh, iaitu guruh yang bertasbih memuji Allah, seperti mana dalam ayat 13, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdih. Sila jelaskan bentuk tasbih guruh tersebut. Guruh bertasbih dengan patuh dan taat kepada kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Setiap makhluk bertasbih memuji Allah, namun manusia tidak memahami bentuk tasbih mereka. Ahsan. Soalan ketiga. Menerusi ayat 89 hingga 92 dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam membuka rahsia dirinya yang sebenar kepada abang-abangnya. Di akhir cerita itu, Nabi Yusuf AS mengambil satu tindakan yang mengejutkan. Tindakan berkenaan juga pernah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu ceritakan apakah tindakan Nabi Yusuf AS itu? Pertama, tindakan Nabi Yusuf AS itu ialah baginda memaafkan semua abang-abangnya di atas segala perbuatan jahat yang pernah mereka lakukan terhadapnya. Okey. Apakah tindakan yang sama dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melakukan perkara sedemikian pada hari Fathu Makkah pada tahun 8 Hijrah. Ketika itu baginda berdiri di depan Kaabah lalu bersabda, wahai sekalian Quraisy, apa kamu rasa aku akan lakukan pada kamu pada hari ini? Kata mereka, kami mengharapkan kebaikan kerana engkau ialah seorang yang baik dan anak kepada seorang yang baik. Lalu Nabi bersabda, aku katakan seperti mana Nabi Yusuf berkata kepada abang-abangnya, la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum, yang bermaksud tidak ada cecaan terhadap kamu pada hari ini tentang perbuatan kamu yang sudah terlanjur itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Ahsant. Sadaqallahul azim. Bersedia dengan soalan yang pertama dari surah Ali Imran ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. Sila sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم
ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Soalan yang kedua dari surah Ali Imran ayat 60. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Sila sambung. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Soalan yang ketiga dari surah Al-Baqarah ayat 221. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. Sila sambung. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Berikut adalah soalan pemahaman. Soalan pertama, sila jelaskan erti potongan ayat berikut.
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. Dan mereka menjualnya dengan harga yang murah, iaitu beberapa dirham sahaja. Kedua, وكانوا فيه من الزاهدين. Dan mereka tidak menyukainya berada lebih lama bersama mereka. Ahsan. Soalan kedua, ayat 8 hingga 10 dari surah Yusuf menceritakan tentang kedengkian abang-abang Nabi Yusuf terhadapnya dan adiknya Bunyamin. Sila jelaskan satu persatu, apakah yang menyebabkan mereka dengki? Mereka dengki kerana mereka merasakan bahawa bapa mereka lebih menyayangi Nabi Yusuf dan Bunyamin berbanding mereka. Baik, apakah rancangan jahat yang mereka cadangkan? Mereka mencadangkan agar Nabi Yusuf dibunuh atau dibuang jauh keluar daerah. Lalu apakah keputusan yang mereka sepakati? Mereka bersepakat untuk menerima cadangan abang sulung mereka, iaitu Rubil, agar Nabi Yusuf dicampakkan sahaja ke dalam perigi. Ahsan. Soalan ketiga, dalam surah Yusuf ayat 10, Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan tentang Nabi Yusuf dipungut oleh pedagang. Berkenaan dengan hukum barangan yang dipungut, para ulama ada membahaskannya dengan panjang lebar. Jelaskan pertama, berapa lamakah tempoh masa barangan pungut diiklankan? Para ulama bersepakat bahawa barang yang dijumpai hendaklah dihebahkan selama setahun. Ini khas bagi barang yang tahan lama atau tidak mudah rosak. Adapun barang yang mudah atau cepat rosak bolehlah digunakan atau dimakan, tetapi jika tuannya menuntut, perlulah diganti. Baik. Apakah hukum menjadikan hak milik barangan pungut setelah tamat tempoh diiklankan menurut pendapat jumhur ulama? Jumhur ulama berpendapat bahawa boleh dijadikan hak milik oleh orang yang menjumpai sesuatu barangan. Walau bagaimanapun, jika pemilik asal diketahui, perlulah dikembalikan dengan bentuk dan nilai ketika mana ia dijumpai. Ahsant. Sadaqallahul Azim. Sedia dengan soalan yang pertama dari surah Ali Imran ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. Sila sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Soalan yang kedua dari surah Ali Imran ayat 51. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Sila sambung. هذا صراط مستقيم
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Soalan yang ketiga dari surah Al-Baqarah ayat 217. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. Sila sambung. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Berikut soalan pemahaman. Soalan pertama, apakah makna potongan ayat ini? Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Dan mereka meminta kepadamu supaya disegerakan kedatangan azab sebelum mereka meminta kebaikan. Kedua, وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبَرِهِمُ الْمَثُلَاتِ. Padahal sesungguhnya bermacam-macam contoh siksaan telah menimpa sebelum kamu. Ahsant. Soalan kedua, jelaskan fakta-fakta yang berhubung kait dengan surah Ar-Ra'd sebagaimana berikut satu persatu. Ianya surah yang keberapa mengikut urutan mushaf dan berapakah jumlah ayatnya? Surah Ar-Ra'd adalah surah ke-13 mengikut urutan mushaf. Surah ini mengandungi 43 ayat. Baik. Terletak dalam juzuk berapa dan apakah surah selepasnya? Terletak dalam juz 13 dan surah selepasnya ialah surah Ibrahim. Lalu kenapa surah ini dinamakan dengan surah Ar-Ra'd? Ar-Ra'd bererti guruh. Dinamakan surah Ar-Ra'd kerana pada ayat 13 Allah berfirman,
dan guruh bertasbih dengan cara memujinya. Begitu juga para malaikat bertasbih kepada Allah kerana takut kepadanya. Ahsant. Soalan ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala di pangkal ayat 7 surah Ibrahim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, yang bermaksud dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur tentu aku akan menambah nikmat itu kepada kamu. Sila datangkan sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari beserta maksudnya yang menerangkan mengenai keadaan orang mukmin yang bersyukur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keadaan orang yang bersyukur. Inna kulla amral mu'min ajab, la yaqdiyallahu lahu qada'an illa kana khairan lahu. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Yang maksudnya, sesungguhnya setiap perkara yang menimpa orang mukmin itu adalah mengagumkan. Allah tidak menetapkan baginya sesuatu qada kecuali ia adalah baik baginya. Apabila dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah baik baginya. Ahsant.